saya mulakan bab 2 ni dengan kita kalau boleh melalui pembelajaran bab 2 ni kita dapat membezakan diri kita dan juga ada professional mental health yang lain. Okey, maksudnya bila orang tanya kaunselor ni apa beza dengan psychiatry? Kaunselor ni apa beza dengan social worker? Kaunselor ni apa beza dengan nurse? Kaunselor ni apa beza dengan psikologis? Okay, so those groups, okay, semuanya dalam perhubungan menolong. Okay, tapi bila you all pergi interview ke, okay, pergi temu duga, nak jadi sebagai seorang kaunselor berdaftar ke, okay, kadang-kadang interviewer tu pun dia akan tanya kita. Okay, maksudnya kita kenal tak diri kita sebagai seorang kaunselor yang boleh mana meletakkan diri kita berbeza daripada bidang lain, okay, profession lain, okay, yang juga dalam perhubungan menolong. Okay, so bila kita belajar bab 2 ni, kita akan belajar bagaimana untuk menjawab persoalan tersebut. Okay, so pertama kita pergi kepada falsafah, okay, falsafah ataupun asas pembinaan ataupun pemikiran bidang kita ni. Okay, so disebabkan itu kita belajar berkenaan okay, apa yang membentuk kita dalam khidmat memberi pertolongan kepada orang lain. Dan apabila kita sebut pasal filosofi, kita sebut pasal asas, kita sebut rangka, ini adalah yang paling penting. Okay, yang paling penting yang define, okay, yang menjelaskan siapa itu kaunselor. Okay, so kita mula hari tu, okay, yang pertama kita pergi kepada filosofi. Yang pertama kita pergi kepada model kesejahteraan. Okay, sebab ahli professional mental health yang lain mungkin menggunakan model yang berlainan. Okay, tapi kita kaunselor menggunakan model kesejahteraan. Okay, so saya share dulu yang slides. Okay, so hari tu sempat Sabtu kita berhenti di sini. Okay, yang mana skala ini ataupun kontinuum ini menggariskan, okay, macam mana fungsi keseluruhan aspek-aspek mental dan emosi seorang individu. Okay, mungkin kita kat sini ada masalah dalam mana-mana aspek ataupun mungkin klien yang sedang duduk depan kita sekarang ni perlukan bantuan disebabkan dia lacking, okay, daripada mungkin beberapa aspek. Okay, so sebelum kita mulakan pengajian ni, okay, mulakan sambung apa yang telah kita tinggalkan pada hari Sabtu baru ni. Okay, saya nak minta Rabiatul Adawiyah Kamaruddin. Okay, Rabiatul Adawiyah Kamaruddin ada? Ya, saya doktor. Okey, okey. Bagus. Okey, menyahut dalam masa 30 saat. Macam askar ni ya. Okey, so dekat sini, apa Rabiatul Adawiyah hadir kelas pada hari Sabtu? Ataupun dah menonton kuliah pada hari Sabtu? Ya, saya hadir. Okey, good. Okey. So, apa yang Rabiatul Adawiyah faham berkenaan kontinuum ni? Kesinambungan ni. Fungsi keseluruhan aspek-aspek mental dan emosi.
Okey, macam mana tu Rabi'atul Adawiyah? Saya nak dengar pemahaman Rabi'atul Adawiyah. Hmm. Rabi'atul. Oh, Rabi'atul. Mana Rabi'atul ni? Sedang menggunakan masa ni yang lama untuk menjawab. Rabi'atul nak jawab ke tak nak jawab ni Rabi'atul? Nak jawab ke tak nak jawab ni? Ke Rabi'atul tak datang kelas pada hari Sabtu ataupun tak menonton? Okay, recording saya assume as that. Okay, so seterusnya saya panggil Siti Aisyah Anwar. Ada Siti Aisyah Anwar? Siti Aisyah Anwar ada? Ya, doktor. Okay, tak dengar sangat. Kuat sikit Siti Aisyah. Okay, speaker tu dekatkan. Apa? Mulut tu dekatkan dengan mic. Okay. So, apa apa yang Siti Aisyah faham berkenaan Rajah 2.1 ni? Apa yang saya faham, Hmm. ini daripada aspek-aspek spesifik ni, kalau contohlah macam ada perhubungan keluarga, persahabatan, kalau benda ni ada hubungan yang baik, dia akan pergi kepada kesempurnaan diri. Tapi kalau macam kita, kalau ada masalah, dia akan pergi kepada ketidakfungsian. Okey. So macam mana pula Siti Aisyah melihat garisan yang panjang itu? Yang mana dia terbahagi kepada uh, dua sides. Satu yang paling kanan, satu yang paling kiri. Kalau bila apa ni? Kalau bila perkara aspek-aspek ni mampu memberi fungsi yang baik, akan pergi kepada self uh, actualizing yang belah kanan tu. Kalau tak mampu untuk berfungsi dengan baik, akan pergi sebelah kiri. Okey, okey. So terima kasih Siti Aisyah. Okey, pemahaman yang agak baik. Okey, yang mana ini adalah satu kita katakan rajah yang penting. Okey, yang mana kita kena faham orientasi kita sebagai seorang kaunselor. Okey, berpaksikan kepada ke orientasi kesejahteraan kesihatan mental yang diperkenalkan oleh Myers and the Gang hari itu. Okey, yang kalau kita lihat, saya ulang balik ya, yang panjang ni, okey, garisan yang panjang ini adalah skala. Okey, kalau kita tengok skala
kesihatan mental seseorang individu. Okey, yang paling kanan letaknya adalah mereka yang paling baik tahap kesihatan mental mereka, yang mana pergi ke arah kesempurnaan diri, self-actualizing. Okey, saya hari itu saya define kesempurnaan diri ni tak semestinya kaya, tak semestinya berpelajaran tinggi, okey, tak semestinya cantik. Okey, tapi kesempurnaan diri ini bagaimana seseorang individu tersebut menerima diri dia seperti diri dia. Okey, walaupun dia tak cantik tapi dia terima diri dia tak cantik dan dia respect, dia hargai diri dia yang sebegitu. Okey, dan dia yakin juga dia ada kesempurnaan lain. Okey, yang dia boleh bersyukur. Okey, satu. Okey, pada hujungnya kita akan lihat mereka yang paling sihat mental dia. Okey, so ada sesetengah orang, okey, mungkin duduk dia bukan paling hujung tapi mungkin di tengah-tengah. Okey, kadang-kadang ada sesetengah situasi dia okey. Okey, kalau ada sesetengah dalam masa kehidupan dia ni dia okey. Mental dia sihat, tapi apabila mungkin dihujani dengan cabaran dalam contohnya persahabatan. Okey, dia akan mengalami sedikit kita panggil distress yang boleh mungkin menggoyahkan dia punya tadi kesempurnaan diri tu. Okey, so that's why sesetengah masa yang lain mungkin duduknya di bahagian yang mungkin dia rasa diri dia tak ada makna, okey, tapi bukan sepanjang masa. Okey, dan juga kalau kita tengok continue ni panjang. Okey, mungkin ada setengah orang memang 70% dia duduk dekat self-actualizing. Okey, sikit saja. Okey, sikit saja aspek-aspek yang mungkin mengganggu dia yang menyebabkan ada 30% dalam life dia ada ketidakfungsian. Okey, contohnya dia okey je kawan kita ni. Tapi bila time exam dia mariah gabra gementar, berak berkali-kali. Okey, so itu adalah ketidakfungsian untuk dia. Tapi tidaklah mengganggu sepanjang masa. Dan sepanjang masa duduknya hampir kepada kesempurnaan diri. Okey, tapi ada sesetengah orang yang lain, individu yang lain pula, duduknya lebih berat ke arah ketidakfungsian. Okey, contohnya dalam setiap masa dia fikirkan dia nak bunuh diri je. Tapi apabila dia dapat penghargaan daripada mungkin boyfriend, daripada ibu bapa dia, okey, dia akan rasa okey. Okey, so graf tu macam bergerak sedikit ke arah kanan. Tapi sepanjang masa sebenarnya dia dalam keadaan yang agak murung. Okey, yang rasa diri tak berharga. Okey, tapi yang paling worst adalah di hujungnya, okey, mungkin dia adalah 100% memang tidak berfungsi dia punya kesejahteraan mental. Okey, di mana kat sini kita boleh jadikan contoh mereka yang ada kecelaruan mental, mental disorder seperti skizofrenia, yang mana kalau kita beri rawatan macam mana pun, intervensi yang macam mana pun, dia tidak akan berkembang. Okey, dah macam teruk sangat skizofrenia dia tu, dah memang severe sangat, dah memang tak boleh respon kepada sebarang bentuk rawatan. Okay, so duduknya di hujung ini. Okay, so aspek-aspek yang kita boleh teroka dalam diri klien bagi membuktikan ataupun mungkin bagi kita nak tengok, kita nak ukur dia punya kesihatan mental yang panjang ni, garisan yang panjang ni adalah ini, antara aspek-aspek yang penting dalam kehidupan manusia. Seperti Aisyah sebut tadi, keluarga, memang ini biasa sangat kita dengar isu yang datang daripada keluarga. Okey, macam mana masalah keluarga meletakkan kita punya kesejahteraan mental ni dalam keadaan yang mungkin tak berapa berfungsi. Okey, mungkin graf tu akan pergi ke belah kiri. Begitu juga dengan persahabatan, okey, perhubungan lain, kerja dan pekerjaan, kerohanian. So ini adalah aspek-aspek yang kita teroka. Okey, dalam diri klien kita dan juga dalam diri kita dalam pada kita nak ukur kesihatan ataupun kesejahteraan mental kita. Okey, mungkin ada sesetengah orang dia memang ada multiple issues dalam pelbagai aspek. Okey, dan ini mungkin boleh bawa kepada kesejahteraan mental yang agak tidak baik. Okey, yang pergi ke arah sebelah kiri.
Okey, ada sesetengah orang semua okey kecuali status keuangan dia. So dia mungkin mempengaruhi sedikit sebanyak kesempurnaan diri dia walaupun graf dia mungkin banyaknya duduk belah kanan. Okey, so tadi faham ke Rabiatul Adawiyah yang tak menjawab tu? Rabiatul Adawiyah Kamarudin, saya dah terang balik hari ni, faham ke? Ya, Dok. Faham. Tadi tak jawab kenapa? Rabiatul Adawiyah tadi tak jawab kenapa tak faham? Ya, saya Okay. So bila saya tanya faham tak faham, untuk setiap pengajaran saya jawab tak faham. Okay, I'm happy to respond kalau macam tak faham saya boleh terangkan balik. Okay, tapi saya tak suka kalau macam tak faham pun kata faham tapi bila dalam exam tak boleh nak respon dengan baik kepada soalan-soalan yang telah kita bincangkan dalam kelas. Okay. So kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey. Kala tadi, okey, dia mewakili kesejahteraan mental dan emosi seseorang individu dalam beberapa aspek penting. Okey, ini hanyalah penerangan kepada apa yang telah saya terangkan sebelum-sebelum ni. Okey, kita tengok aspek penting tadi banyak. Okey, dan ia bukanlah terbatas di situ saja. Okey, mungkin lebih banyak lagi aspek lain yang mungkin menjadi punca kepada kesejahteraan mental seseorang. Okey, so kaunselor-kaunselor sepatutnya menilai kemampuan kefungsian seseorang klien dalam setiap aspek tu. Okey, kadang-kadang kita macam tak tahu nak teroka macam mana, kita tak tahu nak teroka masalah klien kita macam mana. So kita boleh gunakan aspek-aspek ni macam kerja macam mana kita tanya. Family sihat, so itu kita boleh jadikan sebagai satu titik penerokaan kepada kita. So bila kita tanya tu kita sebenarnya dah check. Okey, maksudnya setiap aspek ni dia okey ke tak okey. Dan adakah ini memberi kesan kepada kesejahteraan mental dia yang lain. Okey, so semua aspek ni perlu diberi perhatian setiap masa. Especially kalau dia ada sebut sebelum-sebelum ni aspek-aspek ini menjadi satu keutamaan kepada dia. Okey, contohnya macam keluarga. Okey, so apa yang penting dekat sini, kita nak gunakan skala kesinambungan, kontinuum tadi, rajah tadi untuk kita meningkatkan kesejahteraan klien. Okey, so kita nak supaya klien-klien kita ni rasa selesa, okey, rasa tenang, rasa harmoni, rasa tidak serabut dalam aspek-aspek ini. Okey, so seterusnya kaunselor nilai situasi-situasi kehidupan semasa klien. Okey, sekarang macam mana klien dalam aspek-aspek yang telah kita nyatakan tadi. Okey, dan membantu faktor manakah yang mengganggu matlamat mereka dalam mencapai potensi maksimum mereka. Okey, macam saya kata juga tadi, dia tak semestinya semua. Okey, kadang-kadang ada je. Orang kadang-kadang dia punya interpretation tu, kognitif dia, gaya pemikiran dia menyebabkan apa saja aspek yang ada dalam hidup dia, dia nampak gelap. Dia nampak negatif. Okey, ada je. Okey, tapi kita kena kenal pasti dulu. Okey, yang mana jadi keutamaan yang paling ganggu. Okey, dia punya potensi maksimum mereka. Okey, dan kita tak nafikan, okey, ada sesetengah klien dia memang ada masalah yang akan berpanjangan. Dia bukan bersifat sementara. Okey, maksudnya sepanjang hidup dia ni dia akan ada masalah ni. Contohnya mereka yang kurang upaya. Okey, so orang yang kurang upaya ini ataupun orang yang menghadapi masalah mental yang berkekalan, okey, so dia kena sedar tentang kekurangan diri ini dan bagaimana dia nak bangkit untuk capai kepada potensi maksimum dengan kadar diri dia. Bukan kadar orang lain tapi kadar diri dia. Maksudnya dia ada, mungkin dia ada mild schizophrenia, dia mungkin ada personality disorder yang biasanya berkekalan sampai hujung hayat dia. So dia mungkin ada borderline, dia mungkin ada pandangan mata dia kurang kiranya selalunya kabur.
Okay, so ini akan mungkin membataskan, okay, membataskan bagaimana dia menghayati kehidupan dia. Okay, so pada mulanya, okay, kita sendiri pun sebagai kaunselor kena sedar. Okay, batasan-batasan ini adalah berkekalan dan apa yang boleh bantu klien adalah semangat mereka dan juga adaptasi mereka terhadap kekurangan mereka. Okay, so kena bantu klien sedar dan kita pun kena sedar. Okay, so itu adalah falsafah kita yang pertama. Okay, yang pertama. Maksudnya saya tengok balik slide pertama. Okay, kita adopt model kesejahteraan, wellness model. Okay, dalam pendekatan kita memberi servis kepada klien. Okay, kepada mereka yang datang untuk minta bantuan kita dalam bilik sesi. So kita gunakan model kesejahteraan sebagai asas yang pertama. Okey, yang kedua, okey, kita melihat masalah-masalah klien ini sama ada masalah peribadi, masalah emosi adalah bertitik tolak berunsurkan daripada perspektif perkembangan. Okay, so kita dah belajar developmental psychology yang mana dalam hidup kita ni mungkin daripada kita dilahirkan sampai kita meninggal esok-esok, okay, kita banyak fasa kehidupan kita. Okay, kita banyak mungkin tempoh 12 tahun hingga 18 tahun, okay, kita ada masalah-masalah tertentu yang membezakan masalah kita tu, yang membezakan kita daripada orang yang umur 30 tahun. Okey, tapi apabila kita pergi kepada mereka yang berumur 20 sampai 45 pula ataupun 40 tahun, okey, dia ada masalah-masalah yang unik untuk golongan umur ini. Okey, so kalau kita ingat kembali, okey, sekurang-kurangnya Erik Erikson, okey, remaja, okey, masalahnya banyak bertitik tolak daripada pembentukan identiti. Okay, so itu satu. Okay, kalau dewasa, awal dewasa seperti you all, seperti saya, okay, masalahnya mungkin banyak bertitik tolakkan pada perhubungan. Okay, di situ. Okay, perhubungan maksudnya sekarang kita sedang seek proximity. Okay, kita sedang cari perhubungan yang intim. Okay, so it's common bila kita ada masalah-masalah perhubungan pada ketika ni. Okey, dan kalau kita tengok umur 40 hingga 60 pula masalah yang berlainan. 60 hingga ke seterusnya, okey, sampai ke usia tua pula masalah yang berlainan. Okey, disebabkan perbezaan umur ini, okey, kita ada masalah-masalah tertentu ataupun tugasan-tugasan utama ataupun konflik-konflik yang common yang terpaksa kita selesaikan pada waktu ketika itu. Okey, so sebagai seorang kaunselor, okay, kita kena faham, okay, sisi perkembangan manusia. Okay, maksudnya apabila kita tengok, okay, klien ni datang umur 15 tahun. Okay, kita kaunselor dekat sekolah menengah. Kita dah boleh baca, okay, apa mungkin isu perkembangan yang akan terbit, okay, daripada mulut dia. Okay, sama juga kalau kita deal dengan mereka yang berumur 25 tahun. Okay, nanti you all keluar, you all praktikum, okay, dapat belajar praktikum daripada universiti lain, okay, you all akan tahu. Okay, mungkin isu apa? Isu perkembangan yang sebagaimana yang akan dibawa dalam sesi kali ini. Okay, so itu apabila kita tengok daripada sisi perkembangan, okay, kita percaya bahawa cabaran dan isu yang berkaitan yang diceritakan kepada kita tu adalah satu perkara semula jadi dan normal. Maksudnya rata-rata mereka yang pada usia itu akan menghidapi ataupun mungkin akan ada masalah yang sama. So dengan itu klien tidak akan merasakan mereka ini malang sangat. Okey, aku seorang je ada dalam masalah ni. Okey, kenapa Tuhan berikan aku masalah ni je? Okey, sedangkan okey kalau kita lihat daripada perspektif yang meluas, even satu dunia pun, okey, kajian Erik Erikson ni melibatkan satu dunia, orang Cina ke, orang India ke, orang Mak Saleh ke, semua menghadapi masalah perkembangan yang sama. Okey, so kita tengok apa contoh-contoh isu yang bersifat perkembangan.
Okey, kita tengok yang pertama ni seorang kanak-kanak berusia 5 tahun, dia sedang menangis seolah-olah dalam ketakutan apabila ibunya menghantar beliau buat kali pertama ke kelas tadika. Okey, budak-budak. Okey, kalau kita tengok anak saudara ke, adik kita ke kan, first time hantar berpisah daripada keluarga. Meraung, kiranya macam kaki tu tertunjar-tunjar. Memang mengamuk lah, tak nak berpisah daripada ibu dia. Okay, so ini adalah common, berlaku kepada semua kanak-kanak. Okay, tapi kalau kita tak approve dia daripada sisi perkembangan manusia, kita mungkin rasakan peliknya dia ni, macam peliknya anak engkau, macam peliknya anakmu Kak Long. Okay, so kita akan rasa sebegitu kalau kita tak ada ilmu berkenaan perkembangan manusia. Okay, kita tengok gadis remaja berusia 11 tahun asyik cerita pasal lelaki. Okay, so kita kena faham 11 tahun ni menghampiri puberti ataupun sedang puberti dan dia ada unsur-unsur kematangan sexuality dekat situ. Okay, bila kita sebut puberty, sexuality, of course, okay, dia berkaitan dengan berlainan jantina. So common lah. Okay, kalau kita tengok adik kita asyik cakap pasal lelaki je, okay, mungkin ada je yang mana yang remaja lain, okay, dia tidak ada konflik ini. Okey, tapi konflik ini bagi mereka yang menghadapi konflik ini ialah bukanlah sesuatu yang pelik. Okey, yang seterusnya remaja yang bersungguh-sungguh melanggar arahan ibu bapanya. Remaja yang rebel lah kita kata. Okey, remaja yang selalu memberontak. Biasa, common. Okey, so tapi apabila ibu bapa dia ni kadang-kadang send anak dia pada kita, rujuk anak dia pada kita disebabkan masalah anak dia ni selalu memberontak di rumah, selalu meninggikan suara, selalu lawan cakap. So dekat sini ibu bapa tu mungkin rasa macam anak dia pelik, tak macam anak orang lain. Okey, sedangkan perkara yang sama dihadapi oleh kita kata jutaan ibu bapa dekat dunia ni. Okey, seterusnya seorang remaja lelaki berusia 19 tahun menjadi tertekan setelah putus hubungan dengan teman wanitanya. Okey, so seorang remaja lelaki, of course kita tahu zaman remaja ni kita banyak bergantung kepada hubungan yang bukan saja hubungan dengan keluarga. Okay, so of course dia jadi mengoyan lah apabila putus hubungan ataupun break up dengan teman wanita dia. Bukan saja remaja lelaki ni. Okay, you all pun akan meroyan sama bagi sesetengah, mungkinlah setengah tu kebal. Okay, tak ada hal. Okay, setengahnya mungkin yang mungkin meletakkan lebih kira katakan weightage pada perhubungan dengan pasangan ni, okay, dia akan rasa efek apabila break up tu dengan teruk. Okay, so kita juga ada seorang ibu muda menjadi murung. Okay, murung ni kadang-kadang apabila kita pergi kepada clinical psychologist, kita pergi kepada psychiatrist, dia akan diagnose sebagai murung lah. Okay, tapi okay, kita seorang kaunselor, kita lebih melihat kepada isu ini sebagai isu perkembangan yang bersifat sementara. Okey, yang boleh dibaik pulih. Okey, yang boleh kita perkasakan klien kita pada waktu tersebut supaya dia boleh keluar daripada kemurungan yang sementara itu. Okey, yang seterusnya seorang lelaki berusia 35 tahun. Okey, dah umur 35 tahun tapi mula ketagihan arak. Okey, disebabkan sebelum tu dia dah habiskan 15 tahun. Okey, sejak umur 20 tahun tu dia dah amalkan social drinking. Okey, yang mana dekat sini sebelum ni social drinking sikit-sikit saja. Tapi kita dah belajar penyalahgunaan bahan, lama-lama yang sikit-sikit ni dia akan jadi bukit. Okey, bila kita menghampiri bahan kuantiti mulanya sedikit tapi dia akan escalate. Dia akan pergi kepada ketagihan. Okey, so itu juga normal. Okey, kalau dilihat daripada sisi perkembangan. Okey, so boleh faham setakat ni? Okey, Filzah faham. Okey, thank you. Okey, so ada juga, okey, kalau kita tengok yang lebih tua. Ni semua macam muda-muda je kan. Okey, kalau yang lebih tua, umur 40 tahun contohnya, dia rasa macam tak berguna. Okey, dia rasa tak guna, dia rasa kosong, dia rasa lonely. Seorang ibu ni apabila anak dia yang paling muda tinggalkan rumah. Okey, contohnya pergi asrama ke, bukan tinggal terus.
Okey, kalau dekat overseas kadang-kadang umur berapa tahun tu dah tinggal berasingan. Okey, so seorang ibu itu dia rasa diri dia tak bermakna, dia rasa lonely. So ini pun ditengok daripada segi perspektif perkembangan. Okey, kita tengok balik satu sindrom yang kita belajar masa psikologi perkembangan, empty nest syndrome. Okey, yang mana memang ada satu konsep untuk satu keadaan psikologi seorang ibu ataupun seorang bapa yang mana dia rasa kosong, dia rasa tak bermakna, tak ada kefungsian dia apabila anak-anak mula meninggalkan rumah. Okey, so itu juga masalah perkembangan. Okey, dan kadang-kadang kita juga biasa tengok orang lelaki kan umur 46 tahun. Okey, dah kahwin dengan isteri dia, dah ada anak besar-besar dah ada anak dekat universiti dah. Tapi dia mula cari pasangan yang muda. Okey, cari umur yang sebaya yang nak dia jadi pasangan dia. Okey, so dia curang dengan ibu. Okey, dia curang dengan isteri dia. Okey, so dekat sini juga ia adalah satu masalah yang common, yang biasa terjadi sebab bila umur 46, umur yang menghampiri 50, dia rasa dia nak buat sesuatu yang lain daripada apa yang telah dia buat sebelum ni. Dia nak cari satu spark, dia nak cari satu keterujaan. So itu juga dilihat daripada sisi perkembangan psikologi manusia tersebut. Okey, so itu adalah antara contoh-contoh isu perkembangan yang mungkin dilihat sebagai pathological. Okey, sebagai satu penyakit kalau diberi kepada professional mental health yang lain. Okey, tapi sebagai seorang kaunselor kita melihat masalah ataupun isu tadi adalah disebabkan oleh setiap manusia ni dia ada fasa kehidupan dia dan setiap fasa tu dia akan struggle dengan krisis-krisis tertentu dan kalau dia berjaya, dia boleh hidup seterusnya dalam keadaan yang agak baik. Tapi kalau dia stuck dekat situ, mungkin dia akan menghadapi kehidupan yang agak problematik selepas itu. So penting untuk kita faham tahap perkembangan manusia ni. So bukan saja-saja kita belajar perkembangan psikologi perkembangan dahulu. Kita nak supaya masuk je sesi, kita nampak umur dia, kita dah boleh tahu dah. Ini mungkin isu dia mungkin berkenaan ini. Dan apabila dia sentuh isu itu isu adalah yang common, yang berlaku pada jutaan manusia yang lain lagi. Cumanya pada waktu tersebut dia minta bantuan kita. So minta bantuan itu juga adalah normal respon seseorang individu kalau ada masalah. Penting ya kadang-kadang kita nak beritahu klien kita bahawa apa yang dialaminya itu adalah normal dan semula jadi. Juga dihadapi ataupun dialami oleh orang lain. So seterusnya kita tengok ini antara contoh 3 isu yang mana untuk ahli profesional kesihatan mental yang lain mungkin menganggap sesuatu isu yang besar. Isu yang agak perlu diberikan perhatian yang menyeluruh. Contohnya kemurungan yang teruk, penyalahgunaan bahan, kerisauan yang melampau. Tapi untuk seorang kaunselor, 3 isu ini ada kaitan dengan perkembangan tadi. Dikait dengan teori-teori perkembangan dan apabila dikait dengan teori-teori perkembangan tadi, dia bukanlah satu masalah yang unik dan kiranya mengasingkan diri seseorang klien tu daripada klien yang lain. Bukan, ia adalah satu commonalities, satu kebiasaan. Dan juga apabila kita sebut tentang isu perkembangan, ia adalah satu isu yang bersifat sementara. Tak selamanya kita akan ada masalah dengan ibu bapa kita. Masa remaja mungkin kita terlalu rebel, kita terlalu rebel, kita terlalu mungkin nakkan identiti kita terasa macam ibu bapa kita terlalu mengongkong kita. Ada juga yang rasa ibu bapa yang terlalu membiarkan kita. Tapi dalam counselling, kita tahu bahawa apabila diberikan satu intervention yang baik, manusia tu tak akan duduk selamanya dalam masalah tu. Dia akan pergi berusaha ke arah kesempurnaan diri dia.
Maksudnya dia juga berusaha ke arah kesejahteraan mental dia. Okay, so pada umur fasa yang berlainan, mungkin remaja seorang yang pemarah, tapi apabila pergi kepada usia yang lebih tua, okay, dia lebih tenang, okay, lebih tahu macam mana nak handle kemarahan dia dan juga dia lebih kenal diri dia dengan aspek kemarahan tersebut. Okay, so yang pastinya kita sendiri kena ajar klien dan sedarkan klien bahawa apa yang dihadapinya tadi, kemurungan ke, penyalahgunaan bahan ke, kerisauan ke ataupun ada isu yang telah kita bincangkan itu adalah bersifat sementara. Dan dia boleh teruskan kehidupan dia dengan lebih berjaya kalau dia selesaikan isu itu dengan baik pada waktu tersebut. So itu adalah falsafah kita yang kedua, yang membezakan kita daripada professional mental health yang lain. Tadi kita ada wellness model yang pertama. Yang kedua, kita melihat kebanyakan isu ini daripada sudut perkembangan, psikologi perkembangan manusia itu sendiri. Dan yang ketiga, kita memegang falsafah, kita memegang prinsip bahawa pencegahan dan intervensi awal itu lebih baik daripada mengubati. Kita nak apabila kita deal dengan klien kita ini, mereka ini masih lagi di peringkat awal dalam permasalahan mereka. Maksudnya taklah orang kata sampai dah teruk baru nak cari kaunselor. Dan kita juga nak supaya klien kita datang ni, kadang-kadang tu memang tak ada isu. Memang datang kaunseling sebagai dia nak membaiki mungkin ataupun nak guide, nak bimbingan untuk ke arah masa depan yang lebih baik. So masa depan tu tak akan ada masalah. Nak cegah daripada awal permasalahan. Itu lagi kita suka. So kalau boleh pada peringkat permulaan tu dah nak ada intervensi, dah nak beri khidmat kaunseling ni kepada mereka yang ada isu ni. So disebabkan kebanyakan masalah mental dan emosi ini kalau dibiarkan dia akan berlarutan dan mungkin klien dah tak boleh keluar daripada kancah dia tu, daripada lubang dia tu, daripada isu dia tu yang terlalu deep. So kita nak hulurkan bantuan pada peringkat awal. So untuk itu pendidikan adalah merupakan alat utama dalam pencegahan. So kita ni of course counselling is not mengajar. Tapi secara direct of course dia tak mengajar. Tapi indirectly kita beri kesedaran kepada klien, kita beri pendidikan kepada klien bagaimana untuk atasi masalah dia in the future, pada masa hadapan di luar bilik sesi. Macam mana nak selesaikan masalah tersebut mengikut keupayaan klien tu sendiri. So kita tengok dalam counselling, kita ada satu teknik daripada REBT, kita kenali sebagai psychoeducational. Psychoeducation. Yang mana psychoeducation ni memang kita didik klien kita, memang kita beritahu klien kita maklumat-maklumat tentang sesuatu. Yang mana boleh mencegah klien kita daripada masalah. Ataupun maklumat-maklumat tersebut boleh bantu dia melalui proses rawatan. So disebabkan itu, sebab tu kita claim walaupun pada asasnya counselling is not mengajar, tapi there's orang kata tiny part in counselling process yang kita ambil daripada REBT, psychoeducation tadi, yang mana kita memberikan pendidikan kepada klien kita. Contohnya kita ingat balik kita belajar psikologi psikologi counselling penyalahgunaan bahan. Yang mana apabila kita nak treat klien ke ataupun kita nak turun ke sekolah-sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, kita nak cakap pasal bahayanya dadah. So kita apabila kita cakap, apabila kita bagi informasi tersebut kepada pelajar-pelajar, kepada klien kita yang dekat dalam bilik sesi dengan kita ni, so itu adalah proses pengajaran psychoeducation yang kita lakukan pada klien kita. So itu adalah alat utama untuk mencegah klien
daripada terjerumus dalam masalah-masalah yang kalau dia terjerumus tu maksudnya mungkin akan teruklah keadaan dia. Okay, so it's better dia ni tahu cara untuk mengelakkan diri daripada berhadapan dengan masalah tersebut. Okay, so kita tengok okay, macam mana kita perlu buat. Okay, kita kena sedarkan klien kepada bahagian yang berkemungkinan menyebabkan tekanan peribadi dan emosi. Okay, so sekarang mungkin klien tak ada masalah tu, tapi in future klien mungkin akan ada masalah tersebut. Okay, so macam mana, okay, bagaimana kita tengok contoh-contoh yang apa yang kaunselor sekarang, kaunselor masa kini buat. Okay, apabila mereka memberi pendidikan keibubapaan. Okay, nak jadi ibu bapa ni, okay, bukan setakat nak keluarkan anak, nak beranak saja. Okay, perlukan kita katakan pelajaran ataupun pendidikan, tapi bagaimana nak didik anak itu pun perlukan pendidikan supaya later on apabila stres dengan anak ataupun apabila mungkin anak ini ada kita katakan isu-isu perkembangan dia, kita tahu nak handle sebagai seorang ibu bapa sebab kita dah ada pendidikan tadi. Okey, sama juga dengan seminar-seminar latihan assertiveness. Okey, assertiveness ni apa? Assertiveness biasa kita guna dalam counselling. Orang yang common datang minta bantuan daripada seorang kaunselor disebabkan dia ada masalah assertiveness ni. Apa komponen-komponen assertiveness ni? Okey, selalu. Boleh? Liana Atikah ada? Liana Atikah ada? Liana Atikah Hafizi ke? Rasanya kat belakang. Nama ayah Hafizi kot. Okey, Liana Atikah. Okey, so Liana Atikah tak datang hari ni. Hazaiyah? Hazaiyah? My mentee? Hazaiyah ada? Hazaiyah ada? Mana Hazaiyah ni? Tak dengar Haza. Fatihah Syafirah. Unmute dulu. Okay, unmute your mic tu. Okay, dan boleh bercakap. Hazaiyah. Kita ada microphone problem. Boleh type. Boleh check. Ya, saya ada. Boleh tulis. Ya, saya ada. Repeat skrip saya. Hazaiyah. Apa yang Hazaiyah faham berkenaan assertiveness? Apa komponen-komponen yang ada dalam diri manusia tu kalau dia seorang yang assertif? Okay, saya tanya ni sebab ini adalah isu yang common yang biasa. Even daripada kalangan dia seorang yang terbuka, jujur ke doktor? Tanya saya pula tu. Okay, bukan. Okay, so terbuka tu okey lah. Tapi jujur tu boleh lah tapi tak mencapai. Kalau kiranya markah 10 tu 3 je lah. Okay, so apa dia assertiveness ni?
Yen? Yen ada Yen? Ya, Doktor. Okay. Apa dia assertiveness yang Yen faham? Kalau assertiveness tu tadi saya search, saya jumpa macam isu yang berkaitan keyakinan diri kot. Okey, keyakinan diri. Dan biasanya apa isu-isu yang berkaitan dengan keyakinan diri ni yang duduk dalam assertiveness ni? Sebab macam dia katakan dekat sini macam pentingnya kita buat seminar-seminar latihan. Okey, Khairul Bashar mempertahankan hak peribadi. Good. Okey. Lagi satu Khairul Bashar, kalau boleh baca yang belakang tu. Saya tak sempat baca habis tadi. Okey, so sebab assertiveness ni dia sangat penting. Okey, untuk kita buat latihan-latihan, okey, sebelum kita nak sediakan seseorang tu, sebelum dia ada isu. Okey, especially dalam perhubungan. Okey, so tadi Yen sekali lagi. Ya, Doktor, macam mana? Okey, apa dia assertiveness ikut perspektif Yen? Sekali lagi. Isu yang melibatkan keyakinan diri. Okey, apa yang isu yang biasa? Okey, tadi Khairul Bashar. Okey, dia kata saya sempat baca tadi yang keluar yang pop dekat saya punya skrin ni bila nak mempertahankan hak. Ya, betul. Okey, seseorang tu bila nak mempertahankan hak tu dia seseorang yang perlu ada keyakinan diri. Okey, bila kita tak ada keyakinan diri, tak ada kekuatan diri, tak ada assertiveness, hak kita kena cabut, hak kita kena ambil orang, kita tak mampu nak bersuara. Okey, satu. Okey, so Saya cuba, Doktor. cuba, Yen. Mungkin daripada segi dia nak menonjolkan diri dia. Okey, nak menonjolkan diri dia sebagai macam mana? Mungkin kalau dia di usia remaja kan, dia macam dia nak menonjolkan diri dia untuk mendapatkan pasangan kau tentu. Oh, jauh dia. Okey. Okey, contoh menonjolkan diri tu. Okey, contohnya kalau dia ingin nak menyuarakan pendapat dia. Okey, kita perasan, okey mungkin kita pun ada masalah tu. Okey, macam nak cakap dalam kelas macam tak boleh. So kita ada masalah assertiveness tu. Yang mana kita nak suarakan pendapat kita. Kita ada pandangan kita tentang sesuatu perkara. So orang yang berani menyuarakan pendapat, berani menyuarakan pemikiran dia, okey, ini adalah orang yang assertif. Okey, tadi Khairul Bashar cakap, tulis chat, dia kata orang yang boleh mempertahankan hak dia itu juga adalah orang yang assertif. Okey, so orang yang boleh bersuara apabila ditindas, apabila disuruh ataupun dibuli, itu juga orang yang assertif. Okey, contohnya kalau dekat sekolah mangsa buli ni, kadang-kadang dia tidak berani untuk mempertahankan diri dia dan even tak berani untuk berkata tidak. Okey, sama juga orang yang ada masalah penagihan. Okey, kadang-kadang dia tak berani untuk mengatakan tidak pada kawan-kawan sepenagihan apabila dia dah keluar daripada pusat pemulihan. Juga masalah assertiveness. Okey, so assertiveness ni dia luas. Kebebasan untuk meluahkan perasaan, fikiran, okey betul. Okey, seperti Rajolika tulis dekat ruangan chat tu. Okey, dan juga kadang-kadang kita nak menyatakan rasa cinta dan kasih sayang. Macam Yin kata tadi. Nak merasakan cinta dan kasih sayang kepada pasangan, kepada kawan, asal kawan. Tapi nak buat mawa lah, nak buat isteri lah. Okey, tapi tak berani. Itu juga ada masalah assertiveness. Maknanya tak berani nak melahirkan perasaan dia dan juga pemikiran dia pada kawan dia tu. Okey, walaupun itu ke arah kebaikan dia. Okey, so tak boleh juga nak maintain satu perhubungan yang selesa. Okey, contoh kawan kita ni asyik dominan je dengan kita. Okey, kita pun rasa macam hari-hari dia ajak kita makan McD. Okey, dia senang tapi kita ni susah. Tapi disebabkan kita fikir macam tak nak lah, tak ada kawan nanti, okay, susah pun susah lah, makanlah McD tu. So itu juga kategori mereka yang ada masalah assertiveness. Okay, so assertiveness ni dia tidak tahu, kadang-kadang orang tersebut, individu tersebut dia tidak tahu dia ada hak. Okay, sama tadi seperti Khairul Bashar bagi tahu, dia tak ada hak
dalam memberikan pandangan dia pada orang lain. Okay, so dia tidak ada kawalan pada diri dia sendiri. Okay, so itu juga masalah orang yang tidak ada assertiveness. Okay, disebabkan tu campaign ataupun latihan assertiveness ni banyak dibawa dalam teori REBT. Okay, sekarang dekat sekolah, okay, kalau kita tengok kepada mangsa buli, kadang-kadang dia ada certain karakteristik. Dia ada kriteria dia yang menyebabkan dia dibuli oleh kawan-kawan yang lain. So kita nak ajar suka nak say no. Betul Azwa? Okay, so orang suruh kita payah nak kata tak. Walaupun kita tak suka, kita cakap yes juga. Okay, yes man, yes woman. Okay. Yang masa buli tadi, okay, dia tak perkasakan diri dia, itu juga mungkin satu faktor yang menyebabkan dia menjadi mangsa buli. That's why, okay, ramai kaunselor sekolah, okay, ramai polis, okay, ramai mereka yang ada authority sekarang turun ke sekolah untuk perkasakan this kind of students. Okay, selain daripada effort, kita nak mengekang, of course orang yang suka membuli itu ada dia punya pendidikan dia, tapi orang yang selalu dibuli ini pula kita juga nak bagi satu pemerkasaan kepada dia. At least dia tahu dia boleh jadi orang yang boleh berkata no, okay, untuk sesuatu perkara. Okay, so itu pentingnya, okay, pendidikan asas, okay, daripada dia terjerumus dalam isu yang mungkin lebih berat, contohnya buli tadi. Okay, sama juga dengan keibubapaan. Okay, mungkin ada anak nanti dia tak tahu nak handle. Okay, penting juga untuk dia belajar tentang ilmu pendidikan keibubapaan. Sama juga dengan kumpulan eksplorasi kerjaya. Okay, ada setengah kita ni, even kita sekarang, okay, duduk dalam bidang yang kita tak minat. Okay, mungkin pada peringkat awal, kita tak tahu ataupun kita tak betul-betul buat, tak betul-betul kaji minat kita dalam bidang apa. So bila kita tahu, kita boleh mencegah mungkin rasa salah pilih bidang dekat universiti. Okay, bila salah pilih bidang, belajar tak suka, okay, datangkan stres, okay, boleh cegah masalah-masalah tersebut. Dan lebih teruk kadang-kadang dah kerja dah, okay, tak suka kerja tu. Okay, ayah suruh tapi tak suka. Okay, mungkin tak tahu masa dulu, okay, boleh buat jumpa dengan kaunselor, boleh buat satu intervensi, okay, boleh tunjuk bukti dekat ayah minat macam ni, okay, so tak tahu. Okay, so tak tahu tu menyebabkan later on krisis yang lebih berlarutan. Okay, dengan ayah ke, dengan diri sendiri ke, sama juga dengan kaunseling pra-perkahwinan. Okay, sebelum kahwin, okay, of course kita pergi kepada khusus-khusus perkahwinan. Khusus-khusus perkahwinan tu dia menyediakan juga kaunseling perkahwinan. Okay, yang mana macam mana kita nak tangani stres waktu kahwin. Okay, so ia agak kita katakan satu persediaan lah. Okay, sebab kahwin tu bukannya semuanya indah. Okay, kadang-kadang 50% indah, 50% cabaran. Okay, so itu semua kita katakan untuk membantu memberi pendidikan awal supaya klien-klien kita tidak masuk ke dalam masalah tersebut. Kalau masuk, dia tahu nak handle. Okay, so itu yang pentingnya. Pencegahan awal ataupun intervensi awal. Okay, so seterusnya, okay, sekiranya pencegahan tidak dapat dilaksanakan, okay, maksudnya pencegahan tadi maksudnya kita belum lagi masuk kepada isu tu, tapi sekarang klien dah ada isu tersebut. Okay, sebolehnya isu tersebut dihandle ataupun dirawat secepat mungkin. Okay, bukan menunggu isu itu berlarutan. Okay, isu itu dah sampai kepada patologi. Okay, baru nak jumpa kaunselor. Okay, so pada awal, okay, siapa-siapa tahu kawan dia ke ataupun ahli keluarga ke yang perlukan bantuan daripada seorang kaunselor, hantar rujuk. Okay, tak semestinya isu itu kita nampak macam remeh tak perlukan kaunselor. Okay, as long as dia rasa diperlukan bantuan, boleh rujuk kepada professional help. Okay, disebabkan intervensi awal tadi yang penting kita nak elakkan masalah klien kita menjadi berlarutan dan menjadi kadang-kadang dah sukar untuk kita keluar daripada masalah tersebut. Okay, contohnya kalau kita tengok depression. Depression ni, orang yang depression kalau boleh kita nak rawat dia,
pada peringkat awal. Of course ada setengah orang dia memang akan ada kecenderungan, dia ada genetik, kita genetically embedded dalam badan dia seorang yang cenderung ke arah kemurungan. Tapi pada peringkat awal tu walaupun dia mungkin tak ada sebarang events yang kita katakan boleh mendatangkan kekacauan kepada dia, okey, kita dah nak sediakan diri dia, okey, kita dah nak kuatkan mental dia. Okey, ataupun mungkin kalau kalau dia dah berkahwin, contoh dia menghadapi konflik awal dengan husband dia. Okey, kita pun nak kalau boleh intervensi itu berlaku pada peringkat perselisihan faham yang awal itu. Bukannya tunggu sampai nak bercerai baru datang nak jumpa kaunselor untuk minta bantuan pakar. Okey, so itu adalah objektif kita apabila kita nak lakukan pencegahan ataupun intervensi awal. Okey, ada yang nak bertanya ke? Okey, kita ada yang keempat, okey, filosofi, tapi kita berhenti rehat dulu. Okey, kalau tak ada nak tanya kita boleh berhenti rehat dulu, nanti kita sambung balik. Tapi kalau ada yang nak bertanya, saya happy to respond. Oh, doktor. Ya, Saya nak tanya, boleh? boleh Khairul Bashar. Khairul Bashar ni nama Khairul Bashar bukan nama glamour dok tu. Nama glamour. Nama sebenar siapa tu? Nama sebenar Amiruddin, doktor. Amiruddin. Okey, Amiruddin. Saya ingat Amiruddin ni yang mana. Okey. Ingat. So, ingat daripada kelas dadah kot. Betul. Okey, so Amiruddin, apa soalan yang saya boleh bantu di sini? Doktor, saya nak tanya apa beza konservatif dengan asertif? Konservatif dengan assertif tadi yang kita bincangkan tu ke? Okey, konservatif. Ejaan dia CONSERVATIVE. Itu ke? Betul. Konservatif ni kalau kita refer kepada individu, personality, dia agak orang yang tradisi. Okey, orang yang mungkin ikut dia punya identiti. Kalau kita tengok identiti dia tu mungkin tak berapa nak terbuka. Okey, tapi dia tak semestinya orang yang tak assertif. Assertif ni dia lebih kepada kita nampak dia seorang yang agak lemah. Saya boleh katakan sebab bila kita nak bagi power kepada dia tu maksudnya dia lemah daripada segi untuk mempertahankan hak dia. Okey, kalau orang yang konservatif ni dia kadang-kadang pemikiran dia degil. Dia nak berpegang pada pemikiran dia. Okey, ada soalan ke? Ada nak respon tu? Tak ada, doktor. Okey. Terima kasih. Okey, faham Amiruddin? Faham, doktor. Faham. Okey. So maksudnya dia memang berbeza lah konservatif dengan assertif. Okey, tapi memang assertif ni adalah satu personality ataupun satu karakteristik yang kita nak kalau boleh semua orang ada assertiveness ni. Okey, konservatif ni dia bukanlah sebab baik ke ataupun buruk tapi dia lebih kepada corak pemikiran orang tersebut. Okey, kita pun tak ada pula kalau orang konservatif kita nak try cuba dia tukar dia punya pemikiran tu. Okey, dia mungkin seperti dia. Okey, at least dia ada keyakinan terhadap pegangan pemikiran dia. Tapi assertiveness ni, kalau orang tak ada assertiveness ni, kadang-kadang dia pun keliru. Hak dia ke? Dia tak ada pengetahuan ataupun kekuatan untuk mempertahankan hak dia tu. Okay, so dia agak berbeza di situ. Okay, thank you soalan tu. Okay, kita biasa jumpa konservatif tu dekat bila kita bercakap kan, kita berbual hari-hari, kita dengar daripada TV, kita biasa dengan konservatif tu. Okay, thank you pada soalan Amiruddin. Kalau tak ada soalan, kita berhenti rehat. Kita masuk balik dalam 9:17.
Okay, boleh teruskan ke? Sambung. Okay. Okay, thank you. Okay, sekejap saya share. Okay, falsafah. Okay, perkhidmatan kita sebagai seorang kaunselor yang keempat. Okay, kita nak memperkasakan klien. Okay, kita nak supaya klien kita berasa lebih yakin, berasa lebih kuat. Okay, so ini adalah falsafah kita yang keempat. Okay, supaya klien kita mampu menyelesaikan masalah dia tanpa berlaku pergantungan kepada kita dan juga orang lain. Okay, so kita nak walaupun mungkin kita nampak klien kita itu ada kekurangan daripada segi fizikal. Okay, dan ini kadang-kadang nak tak dapat elakkan dia daripada bergantung kepada sesetengah individu, okay, dalam sistem, dalam support sistem dia. Okay, tapi kita nak juga supaya klien kita ini, despite of the limitation, the permanent limitation that she or he has, okay, dia mampu untuk berdikari untuk certain perkara. Okay, kalau boleh elakkan daripada total pergantungan yang bersifat mutlak terhadap orang lain. Maknanya serba-serbi nak orang buat. Okay, sebab apabila kita bergantung kepada orang lain, kita akan tertanya-tanya, apa kemampuan kita okay, sebab kalau you all perhatikan okay, pengalaman you all sendiri, apabila kita berbuat sesuatu tanpa bantuan orang lain, kita akan rasa kita hebat. Okay, kita akan rasa kita ada makna dalam life ni. Kita rasa kita mampu. Okay, so penting untuk kita perkasakan klien supaya apa yang kita rasa tu, benda yang kita rasa tu, kita boleh ajar klien kita untuk rasa benda yang sama, untuk rasa best dalam life dia. Okay, disebabkan kita nak ajar klien kita untuk berdikari, okay, so banyaknya dalam sesi kaunseling kita ajar klien kita strategi untuk selesaikan masalah. Okay, bukan kita selesaikan masalah, tapi kita ajar dia cara untuk menyelesaikan masalah dia. Okay, dan dia boleh apply dan selesaikan masalah itu sendiri. Okay, selain daripada tu, kita juga ajar dia, kita juga beri dia kesedaran ataupun tingkatkan kefahaman tentang diri dia sendiri. Okey, mungkin dia ada kekuatan. Okey, kekuatan ni dia patut guna untuk melawan konflik dia. Mungkin dia ada kelemahan. Okey, kelemahan ini dia patut sedar. Okey, mungkin jadi batasan kepada diri dia untuk dia mencapai satu kefungsian diri yang baik. Okey, so itu juga satu kerja kita, okey, dalam pada kita memberi khidmat kaunseling kepada klien kita. Okey, selain daripada tu, okey, kita dekat Malaysia especially dekat Eastern, okey, dekat negara-negara timur ni, kita ada satu stigma di mana orang yang datang kaunseling ini adalah satu orang yang ada masalah, orang yang lemah yang tak mampu untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. So, kita sebagai kaunselor, okay, kita berperanan untuk memahamkan klien bahawa meminta tolong itu bukanlah menunjukkan kita lemah, tapi ia adalah satu respon yang sihat. Okay, yang mana okay, dia sedar diri dia tak mampu, so dia need help. Okay, dia need help sebab dia nak juga selesaikan masalah tersebut. Okay, ia adalah satu respon yang normal. Yang tak normal, tahu diri tak mampu tapi terperuk dengan masalah itu sendiri. Okey, disebabkan takut pada penilaian orang, orang katakan dia lemah sebab tu dia pergi kepada sesi kaunseling. Okey, kalau di barat orang yang gah, orang yang sangat tinggi growth dia pun datang kepada sesi disebabkan dia rasa sesi inilah adalah satu tempat yang sesuai untuk dia berkongsi tentang kemegahan dia, pencapaian dia, kuasa dia. Okay, kalau dia ceritakan dekat luar, kemungkinan orang akan dapat wrong idea sebab dia. Orang cakap, oh macam nak menunjuk.
Okay, tapi dalam sesi dia akan diberikan encouragement, diberikan penghargaan, diberikan kita katakan respon yang sesuai dengan penceritaan dia tentang perkembangan ataupun pencapaian dia. Okay, so ini yang kita nak tukar slowly. Okay, dalam masyarakat kita. So saya ada last semester saya kendalikan makmal individu 2. Okay, dulunya proses 2, sekarang makmal individu 2. Okay, ada seorang student saya ni, your senior, dia start. Okay, dia tengok ada klien dia dan dalam group tu juga, dia berkongsi, dia tak ada masalah. Okay, so inilah, okay, kadang-kadang bila kita fikir klien kita datang dengan masalah, kita sendiri kena terbuka. Okay, kadang-kadang klien dia bukan datang dengan masalah, tapi dia datang sebab dia hebat sangat. Okay, dia rasa dia nak tempat yang sesuai untuk dia bercerita. Dia nak sebagai orang kata kita ni menjadi orang yang sesuai untuk dengar penceritaan dia. Okay, so itu yang kita kena belajar untuk lebih terbuka. Okay, so kita galakkan klien untuk bertanggungjawab terhadap kehidupannya. Okay, so dekat sini apabila dia buat sesuatu perkara, apabila dia buat sesuatu pilihan, apabila dia berdikari, okay, dalam pada masa yang sama, dia sedang bertanggungjawab terhadap apa yang telah dia decide, apa yang telah dia bertindak. Okay, so itu yang kita nak supaya klien kita itu ada rasa tersebut, ada rasa tanggungjawab itu. Okay, dan juga kita nak sampaikan mesej kepada klien bahawa dia ada potensi. Okay, dia ada kekuatan, dia ada sumber untuk dia hidup dengan bebas dan juga sejahtera. Sebab apa hidup dengan bebas? Sebab dia tak perlu bergantung pada orang. Okey, cuba perhatikan diri kita sendiri. Kalau kita bergantung dengan kawan, nak pergi mana-mana bergantung dengan mungkin kenderaan kawan, nak pergi kiranya maju dalam pelajaran kena bergantung kepada kawan yang nak terangkan, okey, kita akan rasa seperti tidak bebas. Okey, tapi kalau kita seorang yang mana kita boleh selesaikan masalah kita sendiri even dengan Google sahaja, okey, bila kita dapat selesaikan, dapat cari jawapan kepada masalah kita tu, kita rasa suka. Kita rasa macam kita itu satu pencapaian dalam hidup kita walaupun ia adalah satu benda yang simple. Okay, so do that in your life first then apply to your client. Okay, so seterusnya, okay, kita nak pergi kepada sekarang. Sebelum ni kita bicarakan tentang falsafah, okay, yang membezakan kita dengan other professional mental health. Okay, yang kedua, okay, perkara yang kedua yang membezakan kita dengan professional mental health yang lain adalah perkhidmatan kaunseling itu sendiri. Okay, so kita kena tahu jenis-jenis kaunseling, kita kena tahu untuk menjawab jenis-jenis perkhidmatan yang kita berikan kepada orang awam. Okay, dan seperti yang saya maklum sebelum ni, okay, kunci kepada perbezaan kita dengan professional mental health ni bukan terletak pada jenis-jenis kaunseling ni, tapi terletak pada yang pertama tadi, okay, falsafah tadi. Apa yang falsafah, apa yang asas yang kita bina dalam diri kita, pegangan kita, pemikiran kita terhadap klien kita dan juga perkhidmatan yang diberikan. Okay, so kita pergi kepada yang kedua, perkhidmatan kaunseling. Okay, kita tengok jenis-jenis yang ada dalam masyarakat kita sekarang. Yang popular adalah kaunseling individu, kaunseling kelompok, kaunseling pasangan, okay, couple counselling, dan juga family counselling. Itu adalah satu kita katakan jenis-jenis counselling yang biasa diberikan oleh seorang kaunselor. So bila orang tanya apa kaunselor buat, kita boleh jawab. Okay, walaupun mungkin kita tidak terlibat dalam memberi kaunseling kepada keluarga. Okay, tapi kita tahu jenis kaunseling itu, jenis perkhidmatan itu wujud dalam profession kita. Okay, tapi kita kena tahu juga orang lain, profesional lain seperti doktor, seperti mungkin accountant. Okay, accountant tu mungkin jauh, tapi profesional mental health yang lain mungkin juga memberi counselling. Okay, seperti seorang doktor. Okay, sama juga seperti social worker. Okay, dia juga bagi counselling. Okay, tapi apa beza counselling kita dan juga counselling mereka? Okay, so itu yang benda yang kita kena jawab. Okay, so perbezaan dia,
kita sebagai seorang kaunselor, counselling itu adalah menjadi tugas utama kita. Okey, counselling itu juga dia berkisarkan tentang kesejahteraan mental health. Okey, kesejahteraan mental klien kita. Okey, so kalau kita tengok perkhidmatan utama seorang psikiatri, okey, bukannya memberi kaunseling, okey, tapi peranan utama dia adalah untuk diagnose, okey, untuk tahu apakah penyakit mental klien aku ni ataupun pasien aku ni, dan dia nak bagi satu, kita katakan, perubatan, okey, rawatan kepada penyakit mental yang telah dia diagnose tadi. Okey, so itu perkhidmatan utama ahli psikiatri. Okey, tapi mereka juga memberikan kaunseling. Tapi kaunseling itu bukanlah kita katakan skop kerja utama mereka. Okey, sama juga dengan psikologis. Okey, psikologis itu sangat dekat dengan kita. Psikologis yang utama dia adalah untuk buat penilaian, untuk buat test, okey, untuk ukur contohnya mental health status, untuk ukur kadar stres seseorang, untuk ukur kadar kesejahteraan hidup seseorang. Itu peranan ahli psikologi, untuk ukur, untuk buat penilaian, untuk measure. Okay, tapi mereka juga ada membuat counselling, okay, especially clinical psychologist. Mereka juga ada consult, ada counsel the patients. Okay, tetapi tugasan sebagai seorang counsellor itu tidak menjadi keutamaan dalam job scope mereka. Sama juga dengan pekerja sosial. Okay, pekerja sosial juga social worker. Biasa kadang-kadang pekerja sosial tak tahu social worker. Kalau dekat overseas, social worker ni dia ada degree dia. Okay, so social workers ini peranan utama dia adalah hubungkan klien dengan sumber dalam community. Okay, contohnya ibu tunggal ada masalah, okay, tentang macam mana nak dapatkan dana nak memulakan perniagaan. So social worker hubungkan ibu tunggal tadi dengan sumber-sumber seperti Persatuan Ibu Tunggal, okay, so seperti LPPKN untuk boleh bantu dia dapatkan financial untuk dia support perniagaan dia. Okay, so ini adalah peranan pekerja sosial. Sama juga seorang doktor. Walaupun dia dalam bidang perhubungan menolong, tapi seorang doktor dia ditugaskan untuk diagnose penyakit-penyakit fizikal. Okay, penyakit-penyakit fizikal dan memberikan rawatan yang bersesuaian kepada penyakit-penyakit tersebut. Of course, doktor ni pun bagi kaunseling. Okey, bagi khidmat kaunseling, tapi ianya berkenaan dengan penyakit-penyakit yang dia diagnose. Contohnya macam kanser. Okey, tapi untuk mental health kaunseling, okey, masih lagi pergi kepada kaunselor. Okey, dan juga doktor peranan utama dia untuk diagnose dan beri rawatan kepada penyakit-penyakit fizikal, bukannya memberi kaunseling. Kaunseling itu akan diberi jikalau ianya perlu dalam bidang beliau. Okey, so itu perbezaan perbezaan servis, okey, yang kita nampak, yang kita perlu faham. Okey, selain daripada itu, walaupun kita nampak peranan utama kaunselor adalah memberi kaunseling, memberi khidmat kaunseling, tapi kaunselor juga melakukan tugasan-tugasan berikut. Okey, penilaian seperti seorang psikologis kan. Okey, pengajaran seperti seorang guru, buat diagnosis seperti seorang psikiatris, okey, pengurusan kes, okey, case management, okey, yang mana mungkin terlibat biasanya dekat ward-ward, biasanya mereka yang berada di setting hospital, di insurance, okey, health insurance, okey, dia akan buat pengurusan kes, okey, dan juga advokasi. Okey, advokasi ni contohnya dia nak supaya kerajaan ataupun masyarakat bergerak ke arah kesejahteraan. Okey, so dia akan memberi satu opinion, pandangan kepada kerajaan dan masyarakat. Contohnya sekarang kita kena adakan teli kesihatan mental lah, government. Okey, sekarang kan PKP, kita tak boleh nak bersemuka sangat, tapi masyarakat masih lagi ada masalah mental ataupun masalah kehidupan yang lain yang mana dia perlu consult kepada profesional. So the best way is kita kena ada tele mental health counselor ni. Okay, so itu adalah peranan dia, iaitu untuk
memberi satu-satu recommendation kepada masyarakat, kepada kerajaan tentang kepentingan satu-satu elemen kesejahteraan mental. So itu adalah advokasi. Okay, so kita kadang-kadang, kaunselor, selain daripada kita jalankan tugas-tugas di atas, penilaian lah, pengajaran lah, buat diagnosis lah, pengurusan kes lah dan juga advokasi, kadang-kadang kita ni ada topi lain. Contohnya seorang guru. Dekat sekolah dia kaunselor tapi dia juga guru bahasa Melayu. Dia juga guru pendidikan jasmani contohnya. So dia perlu tahu seorang itu akan beridentifikan professionalism kalau dia tahu membezakan tugas dia, job scope sebagai seorang guru bahasa Melayu dengan kaunselor. Of course dia ada beberapa peranan di situ tapi dia boleh bezakan topi-topi yang dia pegang. Apabila dia percaya buat perbezaan tersebut, itu adalah seorang yang profesional. Sama juga kadang-kadang, ada soalan nak tanya ke tu? Saya ada seorang student master. Dia merupakan seorang ketua integriti polis Kuala Terengganu. Maksudnya dekat sini, dekat office, dekat mungkin pejabat polis balai polis tu, mungkin dia seorang ketua integriti yang mana dia akan ambil tindakan yang sesuai pada polis-polis yang mungkin ada masalah disiplin. Pada masa yang sama dia juga berperanan sebagai seorang kaunselor. So apabila dia tahu membezakan dua peranan ini, dia adalah seorang yang profesional. Faham? Faham ya anak-anak sekalian? Kita dah pergi kepada dua benda ni. Thank you Azlan Azlin. Bagus, faham maksudnya. Apabila orang tanya, apa beza kaunselor dengan seorang doktor? Apa beza kaunselor dengan seorang psikologis? You all dah ada dua isi. Dua isi sebelumnya yang saya dah ajar tadi, counselling services, perkhidmatan kaunseling tu sendiri dan juga falsafah tu. Yang membezakan. Sekarang kita nak pergi kepada perbezaan yang ketiga. So bila interview boleh jawab. Bila orang tanya apa beza, boleh jawab tiga ni berdasarkan tiga identiti yang saya kemukakan hari ini dan juga hari Sabtu hari tu. So yang ketiga kita nak pergi kepada program persediaan kaunselor. Kaunselor ni dia tak datang keluar daripada sekolah boleh jadi kaunselor. Keluar daripada universiti dia boleh jadi kaunselor, bukan. Dia perlu mengikuti program untuk mendapat kita katakan credibility sebagai seorang kaunselor. So di sini di Malaysia kebanyakan kita ikuti program ijazah untuk menyediakan diri kita sebagai seorang kaunselor. Kalau kita pergi kepada ijazah engineering, kita tak boleh jadi kaunselor. Tapi kalau kita pergi kepada ijazah sarjana muda kaunseling, kita berpeluang besar untuk menjadi seorang kaunselor. Tapi tengok balik program ijazah yang kita ikuti itu adakah dibenarkan, disahihkan, diakreditasi, diluluskan oleh peringkat lembaga kaunselor. So ingat kalau ada your junior sekolah menengah dulu-dulu nanti nak join program kaunseling, minta mereka cari program kaunseling yang diakreditasi daripada lembaga kaunselor Malaysia. So bila tak diakreditasi itu, saya ada pengalaman di mana kawan saya itu dia ditemuduga untuk KBPA, tapi ditolak disebabkan program dia tidak diakreditasi oleh lembaga kaunselor Malaysia dan juga Malaysian Qualification Framework of Education. So itu juga satu masalah apabila kita duduk dalam program yang tidak disahihkan sebagai program kaunseling. Tapi jangan risau, kita dapat accreditation daripada lembaga kaunselor Malaysia dan kita selalu check sama ada kita penuhi tak standard-standard yang mereka tentukan untuk melahirkan seorang kaunselor. Kalau kita tengok perbezaan besar di antara psikologi kaunseling dengan profession kaunseling ialah kemahiran-kemahiran kaunseling adalah fokus utama bagi program-program latihan ijazah kaunseling. Saya ada pengalaman buat degree in psychology.
Okay, so in psychology kita banyak belajar tentang pengetahuan kita tentang manusia. Okay, tapi apabila saya buat ijazah sarjana counselling, okay, perbezaan dia saya kena apply secara komunikasi. Okay, saya kena tahu tingkatkan kemahiran saya untuk berkomunikasi secara terapeutik dengan klien. Okay, so itu beza dia. Kita bukan saja kena faham, tapi dalam counselling kita kena fokus kepada komunikasi yang berterapi kepada klien kita. Okay, so kita tengok program persediaan kaunselor. Okay, kita dalam counselling, kita tak belajar counselling per se. Kita tak belajar counselling semata-mata. Kita juga belajar tentang kajian. Macam mana untuk menghasilkan satu kajian. Contoh apa yang you all belajar daripada Dr. Musharraf dengan Dr. Aris. Macam mana kita nak kendalikan satu kajian tentang satu kumpulan sampel ke, satu population ke. So macam mana. Kita juga belajar untuk buat penilaian. Okay, semester ni mungkin you all ada ambil appraisal. Okay, appraisal tu macam mana kita nak kendalikan, macam mana kita nak administer, macam mana kita nak tadbir satu-satu intervensi. Satu-satu intervensi bukan, satu-satu assessment. Okay, contohnya kita nak tadbir yang Kerjaya tu. Okay, Holland tu. Okay, kita nak tadbir that SDS tu, self-directed search tu, supaya klien kita boleh tahu macam mana cara nak menjawab, dan juga secara itu juga kita boleh terjemahkan skor tersebut kepada klien kita. So selain daripada jadi kaunselor tadi, kita boleh juga mentadbir test-test ataupun penilaian-penilaian. Selain daripada itu juga kita perlu belajar kaunseling pelbagai budaya supaya kita boleh menjadi orang yang lebih terbuka, lebih kompeten macam mana nak handle tentang budaya-budaya, especially kalau budaya itu berlainan daripada budaya kita. Okay, that's why kita belajar kaunseling pelbagai budaya. Kita juga belajar tentang kaunseling kerjaya. Okay, kita nampak kaunseling kerjaya ni penting duduknya dalam setting universiti dan juga sekolah menengah. So kita belajar tentang teori-teori dia, assessment dia dalam kaunseling kerjaya. Okay, semua yang kita belajar ni akan menguatkan kemahiran counselling bagi pelajar ijazah seperti you all. Okay, so tidaklah you all tahu komunikasi secara berterapi sahaja dengan klien, tapi you all tahu untuk tadbir assessment, you all tahu untuk buat kajian, you all tahu tentang kepelbagaian budaya yang ada, dan you all ada kemahiran dalam memahami dan juga mentadbir urus kerjaya segolongan orang. Okay, so dekat sini bila you all menjawab satu-satu interview daripada mungkin bakal majikan nanti, kalau you all boleh jawab dengan apa yang saya nyatakan itu sangatlah A+ point untuk you all sendiri, untuk guarantee tempat tu you all dapat sebab you all adalah seorang yang komprehensif pembelajarannya. Okay, so kita pergi kepada program persediaan kaunselor. Okay, yang kita tahu, kaunseling ni asas dia bertitik tolak daripada psikologi dan juga pendidikan. Okay, psikologi dan juga pendidikan. Kalau kita tengok, UMT je lah tak. Okay, biasanya course counseling duduknya dalam College of Education, fakulti pendidikan. Kalau tengok di UIA, counseling ni duduknya dalam fakulti pendidikan. Kalau universiti saya dulu, Western Michigan, counseling ini duduknya dalam School of Education. Okay, so kita nampak banyak basic dia, asas dia, permulaan dia bermula dengan fakulti pendidikan. Okay, disebabkan, kita tahu seperti yang saya sebut sebelum ni, counseling is sometimes about educating our client. So itu menyebabkan, sebab faktor utama counseling ini sesuai, dicambahkan, dikembangkan dalam fakulti pendidikan. So kalau kita tengok, psikologi of course lah payung kita.
Psikologi ni kalau kita balik kepada pengantar psikologi adalah kajian yang berkaitan dengan perasaan manusia, pemikiran manusia dan tingkah laku manusia. Tiga-tiga ni kita deal dalam sesi. Okey, disebabkan tu root kita, akar kita akan pergi kepada psikologi dan juga education. Okey, so kita pelajaran program ijazah counselling ni banyak menekankan pedagogi. Pedagogi tu apa? Pedagogi ni apa? Ain Nabilah, pedagogi ni apa? Oh, biasa dengar pedagogi. Tapi apa dia Ain Nabilah. Ya, Doktor. Saya. Okey, apa pedagogi? Sekejap. Biasa dengar kan macam Allah apa tu? Binatang apa tu? Bukan. Tapi ni biasanya disebut-sebut pedagogi ni. Dia macam sains dan seni mengenai cara mengajar di sekolah. Okey, dia sebenarnya cara mengajar. Okey, cara mengajar di sekolah tu dia lebih macam spesifik lah. Okey, pedagogi ni ia adalah satu bentuk penyampaian pendidikan. Okey, so kita faham. Terima kasih Ain Okey. So kita semua hari ni faham, biasa orang sebut pedagogi ni apa? Okey, lagi satu sebutan dia pedagogi, bukan pedagogi. Okey, pedagogi. So, apa dia pedagogi ni? Ia adalah satu metod pendidikan. Okey, satu cara untuk menyampaikan pendidikan. Itu adalah pedagogi. Okey, so maksudnya program ijazah kaunseling ni dia akan menekankan pedagogi, okey, pertumbuhan dan perkembangan manusia, kajian aplikasi. Okey, ingat balik kita belajar tentang research method, tentang statistik. So it's all about kajian aplikasi dan juga field placement. Field placement ini adalah praktikum dan juga internship. So program ijazah counselling akan menekankan semua ini. Pendidikan, pertumbuhan dan perkembangan manusia, research dan juga praktikum dan internship. Okey, so saya rasa itu saja. Itu saja untuk hari ini. So kita akan sambung kepada program persediaan kaunselor. Tak habis lagi tu. Okey, sampai ke hujungnya pada hari Khamis ni. Dan saya akan masuk sedikit. Okey, bab 3. Bab 3 is about hari tu saya salah. Saya beritahu salah siapa yang bertanya itu. Jane ke siapa. Okey, bukan bertanya. Saya beritahu tu, saya kata confidentiality kita nak belajar lepas ni dengan seminar. Bukan. Okey, yang ketiga kita ada multicultural competency. Maksudnya kita nak belajar dulu kecekapan pelbagai budaya. Okey, so kita pergi kepada tajuk tu. InsyaAllah kalau sempat kita masuk hari Khamis ni, tapi kita habiskan dulu bab 2 ni. So ada soalan sebelum kita berhenti? Ada soalan? Saya stop sharing. Faham ke? Kan saya tanya hari Khamis ni, tak ada soalan. Tanya Rabi'atul Adawiyah kan hari Khamis ni. Rabi'atul Adawiyah Kamarudin, tak boleh jawab pula. Kan? Okay, so kalau tak ada soalan, kita jumpa lagi pada hari Khamis ni. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Sama. Terima kasih, Doktor. Doktor stay safe ni. Doktor. Sama-sama. Terima kasih doktor. Sama. You're welcome.